Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. Pada pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Amang lupa Ustaz Khairil, Ustaz juga Ustazah yang hadir sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya masih lagi dihidupkan kita pagi ini. Dan syukur banyak-banyak kita pada Allah Ta'ala, dia telah jadikan kita dalam keadaan Islam dan dijadikan hati sanubari kita boleh membenarkan, menerima semua ajaran yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW, yang dengan itu jadilah kita orang beriman dan dijadikan kita boleh taat patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, jadilah kita orang taqwa insya-Allah, dan masih disihatkan tubuh badan kita, dilapangkan masa kita walaupun ada yang kesibukan masih untuk ziarah sempena Syawal ini, itu juga masih ada yang berpuasa sunat dan sebagainya. Syukur kita kesempatan Allah Ta'ala beri dan dipanggil pagi ini untuk kita meneruskan program untuk mentajwidkan Quran yang berdasarkan panduan kitab Hakku Tilawah ni. Jadi syukur banyak-banyak kita pada Allah Ta'ala di atas semua limpah kurnia itu, dan insya-Allah kita manfaatkan seadanya masa yang ada ni untuk meneruskan apa yang sepatutnya kita akan mulakan nanti insya-Allah. Jadi sekali lagi macam mana Ustaz Khairil sebut tadi, ucapkan terima kasihlah kerana sudi datang untuk kita meneruskan program ni. Pasal bukan senang nak datang dalam masa-masa yang mendesak macam ni. Mendesak dari sudut baru sekolah nak mula, cuti pun baru lepas cuti dan sebagainya, tapi boleh susahkan diri untuk datang. Mungkin yang ini kesan daripada tarbiyah Ramadan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sanggup bersusah untuk mujahadah, khususnya nisbah untuk menambah ilmu dan menambah baikkan keadaan yang ada pada kita insya-Allah. Jadi untuk memulakan daurah kita kali ini, jadi kita masih menggunakan kitab yang sama dan kitab panduan Iqra sebagai bahan bacaan. Cuma rasanya sebelum mulakan apa yang sepatutnya dimula dengan sifat huruf, ikut kita nak sambung di situ. Yang hari itu punya pelajaran kita telah selesaikan semua bab yang berkaitan makharijul huruf. Jadi kitab yang telah kita gunakan dan beberapa latihan yang telah kita lalui dengan menggunakan kitab Iqra tu, untuk memulakan ni sedikit ujian pengetahuan sedia ada dan berapa yang lekat, berapa yang tertinggal, berapa yang masih ingat, itu yang siapa ikut hari itulah. Siapa yang tak ikut hari itu, macam elok-elok apa yang memang tak erti, apa yang tak tahu, dan apa yang tak tahu dan tak erti, tertinggal dan terlupa dan sebagainya itu, kalau kita cacat di situ nanti dengan apa yang kita nak belajar, khususnya dengan bab sifat huruf ni, dia akan mencacatkan pengetahuan itu. Kerana sifat huruf dia takkan boleh sempurna melainkan dengan makharijul huruf yang sempurna. Setiap makharijul huruf yang tak sempurna, dia akan membawa kesan dia cacat dalam sifat huruf. Satu rasanya sebelum kita mulakan apa yang sepatutnya ni, sedikit dengan kitab yang kita dah pakai itu, tengok balik muka surat.
119 kalau ikut asal tajuknya 118 tag yang kita pakai tu. Dilihat gambar rajah balik untuk sedikit bahasakan ulang kaji lah. Jadi ada muka surat 122 yang disebut 9 tempat 5 tempat keluar huruf. Ada yang jauf, halqun, lisan, syafatan, khayshum. Saya nak suruh selak-selak ya. Kemudian tengok muka surat 127 yang juga kita dah lalui bila sebut kata jauf. Yang saya kata nak ujian pengetahuan sedia dia lah. Tak ada ke ada ke, tengok apa yang boleh jawab. Jadi kalau dengan senarai yang ada tu 5 tempat keluar huruf tu, jauf ialah rongga. Dengan 122 tu tempat keluar huruf ada 5, ada jauf, halqun, lisan, lidah, syafatan, 2 bibir dan khayshum kan. Yang rasanya sekali lalu kita ada sentuh itu, khayshum ni mudah aja nak ingat, dia setiap tempat yang ada dengung. Setiap dengung mesti keluar daripada khayshum. Tempat yang mudah juga hari tadi kita lihat itu jauf, rongga. Rongga maksudnya dia tak berkaitan dengan lidah, halqum dan sebagainya, bahkan dia hanya melalui ruang pernafasan untuk mengujikan suara. Dia ialah semua huruf-huruf mat yang 3. Alif, waw, ya. Daripada mana-mana huruf yang dimatkan, dia adalah rongganya adalah makhrajnya adalah jauf, adalah rongga. Yang agak susah pada kita yang kita dah tempuh itu adalah dalam bahagian lidah. Dan rasanya bab tu yang kita banyak latihan hari itu. Cuma nisbah tanya ni, kalau sekali lalu kita sebut tadi jauf ada 3 huruf, ada 3 makhraj hurufnya, itulah mana-mana huruf yang dimatkan, sama ada mat dengan alif, mat dengan ya, mat dengan waw. Dia adalah, kalau sebut dengan makharijul hurufnya adalah rongga. Jadi kalau buat misal ba, kita matkan dengan alif, ba. Jadi ba lah. Dia di bibir. Tapi kalau sebut dengan matnya tu, ba, buka mulut ngangah yalah. Kalau ya dengan B, kita dah belajar dulu, kalau B turun dengan mulut ke bawah, macam mana? B. Dan kalau dengan waw, kita akan muncungkan bibir. Bu. Walaupun kita orang Melayu ni dia pasih lebih kan, dia boleh babi bu, selamba je. Fathah ke, kasrah ke, domah ke, selamba je, kering je muka, mulut pun tak menguit, atas bawah muncung lidah, tapi boleh bunyi macam muncung. Orang Melayu ni profesional dia tentulah. Sikit sindir-sindir gitu. Baik, sikit rasanya tambahan nisbah jauh tu. Rasanya saya ada sebut sekali lalu hari tu. Kalau ikut sanad yang saya belajar dengan istilah jauh ni, bila jauh ni dia hanya melalui rongga dan dia hanya dimatkan. Jadi antara yang kesalahan dalam bab tajwid selalunya adalah kita menggetarkan dia. Menggetarkan ni kalau istilah kesalahan bacaan Quran dipanggil tar'id. Daripada ra'dun kan, guruh. Jadi antara tar'id ni, kalau misalnya kita baca ba tu, kita ambil azan senang. Selalu orang azan, hayya 'alas salah. Macam tu lah lebih kurang dia punya nada getaran dia tu. Kalau dengan sanad saya belajar, tak ada macam tu. Hayya 'alas salah. Dan nama dia jauf kan. Keluar je lah suara. Hayya 'alas salah. Mat. Panjang lah. Siap. Kalau ha lah, hayya 'alal falah. Siap. Walaqad ja'akum. Kalau tu walaupun ada jauh tapi ada benda yang kacau dia, ganggu dia untuk mengeluarkan suara. Saya sebut ni dari dulu lagi rasanya saya ajar ni
dengan kitab yang saya pakai, dengan apa saya sebut, berdasarkan apa yang saya terima dengan talaki. Belajar tak talaki ni guru macam-macam style Tapi bila belajar dengan bersanad, apa yang dengan istilahnya talaki, musyafahah, guru pun tengok memang sikap dia, dengan amanah dia, dengan kesungguhan dengan Quran, apa yang dia ajar ke kita tu. Kalau di sebelah saya pakai kat tu. Yang lama semua, saya ke tepi kan. Pasal saya terima dengan sanad tu, adalah yang saya pakai lah ni. Dan kalau saya ajar pun, saya ajar kat tu. Baik. Itu sedikit tambahan lah. Jangan apa kita sebut jauh tu. Baik. Kemudian, saya nak sebut awal-awal ni, masa yang dekat saya nak ambil, sekadar untuk mengingatkan apa yang telah lalu. Yang tu nanti kita akan jadikan sebagai dasar untuk menambah pelajaran kita tentang sifat huruf. Jadi tengok muka surat 128 tu. Jadi sebut maudhi'un tsani al-halqu, ada bahagian halqum, ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu ialah huruf yang rasanya tertib pun telah kita belajar dulu, dan memang kalau tak ikut kelas pun biasanya antara formula yang diajar adalah dengan formula itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dan memang itu adalah tertib mengikut susunan makharijul huruf yang tepat daripada bawah. Hamzah, a, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi kalau sebut dengan tunjuk dengan jari ke, dengan lukisan ke, macam itulah. Tapi bunyi itu bunyi tempat sepatutnya bunyi, yang tu yang dia kena talaki. Sekali lalu je saya sebut tu. Jadi yang tu kalau ikut bak halkum, saya tak panjangkan dia, pasal yang tu tak susah mana. Seterusnya tengok muka surat 130 dengan 131. Ada bahagian lisan, ada bahagian tepi lidah, wasatil lisan, tengah lidah, dan hujung lidah. Jadi antara makhraj yang nak dilihat dengan, kalau kita berdasarkan kitab ni dengan gambar rajah tu saja, rasanya saya nak jadikan sebagai panduan. Tengok dia bagi 3 beradik tu, sa, zal dengan zo kan. Dengan apa latihan kita dah belajar lalu, kalau dengan sebutan makhraj huruf, dia ialah hujung lidah dengan hujung gigi. Hujung gigi kapak. Sa. Macam mana sebut? As-sa. As-sa. Zal. Az-za. Az-za. Zo. Al-zo. Jadi setiap makhraj huruf juga dengan latihan rasanya dengan apa kita belajar dulu. Dengan rasanya juga biasanya diajar dengan nak menyebut huruf ni, datangkan hamzah di depan. Huruf dia apa dia? Tasydid kan. Kalau nak jelaskan sifat huruf, matikan dia. Begitu ya kalau ikut sifat huruf, makhraj huruf, antara mati dengan sabdu tu lah. Jadi kalau zo dia au, zo, zo, azza, asa. Jadi hujung lidah dengan hujung gigi kan. Hujung gigi, dan memang hujung lidah tu dia akan kena pada hujung gigi kacip. Baik. Saya nak gunakan rajah saya malah nak baca Arab-Arab tu, jadi banyak melerit lagi. Jadi tengok juga rajah di sebelah muka surat 132, zai, sad dengan sin. Kalau dengan penamaan makhraj huruf dia, macam mana pun sebut tak, macam mana dah sebut dulu. Za, macam mana bunyi? Kaedah kan datangkan hamzah dengan zai. Macam mana bunyi? Azza. Azza. Sad. Aus. So. Dan kalau perhati apa yang dengan kita dah belajar dulu tu, latihan yang kita dah buat dulu tu, sebenarnya saya dah sulamkan di situ sifat huruf sekali. Jadi kalau tuan-tuan yang dah ikut kelas dulu dengan latihan yang ada tu, maksudnya dah dilatih dengan sifat huruf. Pasal memang makhraj huruf tanpa sifat huruf dia takkan bunyi betul. Macam mana pun nak camkan makhraj huruf je sebenarnya. Jadi azza lagi, auso, assa. Mana makhraj huruf dia? Kalau dengan sebutan hujung lidah, hak tu slow. Selalu kita buat tajwid ni hak tu slow. Takat nun mati bertemu apa pun, hak tu champion.
Tapi makhraj huruf ni nak sebut di mana tu, hai. Tak ada pun belik-belik kitab apa yang ada, nota-nota ada hak dulu. Apa? Hujung lidah, belakang gigi atas. Bahasa lain atas tu. Gigi atas, gigi geraham atas juga tak? Gigi apa atas tu? Gigi kacip. Gigi hadapan, sana ayah. Gigi kacip, berpilah rasa kacip tu, ataupun gigi 4 batang depan tu. Jadi kalau bahasa mudahnya, Zai, Sin dengan Sad ni terajang gigi kapak. Itu bahasa yang rasanya saya sebut tu kan. As-sa, dan azza. Azza, terajang gigi kapak. Bahasa terajang tu maksudnya tekan ke sana lah. Okey, itu adalah Zai, Sad dengan Sin. Kemudian atas sikit pada tu adalah, tengok gambar rajah tu, Ta, Dal dengan To. Belakang ujung gigi pula dah silap 2 kali. Ujung lidah dengan pangkal gusi ataupun langit-langit keras. Pangkal gusi, langit-langit keras. Itu 2 bahasa yang kalau dengan bahasa Melayu kita sebut. Jadi kalau sebut ta je ni, ta, dia tak terajang gigi, ada atas pada gigi. Ta. Dal, edda, to, alto. Jadi kalau tadi Zai, di bawah sikit kan. Azza, Sad. So, Sin. Asa. Okey, kemudian yang seterusnya adalah Ro. Atas sikit daripada Ta, To, Dal. Pasal 3 beradik tu, tempat makhraj dia sama kan. Sifat dia yang berbeza. Adalah Ro. Mati kan Ro? Ar. Dia memang ujung lidah, cuma dia akan bergetar ke depan kan. Ar. Dia akan ada sifat yang kita akan jumpa ke depan lah, insyaAllah. Baik, Ro, belakang sikit pada dia. Kalau selalunya borong Ro, Nun dengan Lam, biasanya kadang kita sekalikan dia. Pasal duduk dia dekat. Macam mana pun atas kita belajar dulu, dia asing-asing kan ni. Jadi Ro, mati kan Ro? Ar-ro kan. Ar-ro. Nun. Anna. Allahumma salli. Lam. Alla. Lam, siap. Kemudian atas lagi, cuma dia akan ke tepi. Tengok muka surat 1, 3, 4 tu. Dia ada lukis gambar rajah untuk huruf dot. Jadi kita akan gunakan tepi lidah. Sama ada lagakan dia ke geraham kanan atau kiri kan. Sebut tengok dot itu. Al-do kanan, kiri. Al-do, dua-dua. Hak tu yang nak terangkat mulut, terbeliak biji mata. Nak angkat lidah tepi, kena yang gigi geraham dua-dua. Ya, yang tu yang antara bab paling susah lah, bab tajwid. Jadi saya sekadar lalukan apa tajwid yang kita dah lalu, iaitu disbah makhraj huruf. Nanti kita tengok latih balik dan kita tengok balik apa sebutannya. Dia pelat kuih raya ke, rendang ke, dia pelat mana tu. Kita tengok. Kemudian seterusnya adalah ya, shin dengan jim. Kalau berdasarkan gambar rajah, saya sebut tu berdasarkan gambar rajah. Kita akan gunakan tengah lidah dengan langit-langit lembut. Langit-langit lembut. Jadi kalau ya, bunyikan ya. Ayya. Jadi perasankan lidah kita boleh naik atas, belaga dengan langit-langit lembut. Dan di situ bunyi ya. Bukan ayya kan. Bila letak atas. Ay. Kita sebut ya mati ya. Kalau ai itu ai Melayu. Ai Arab mesti ya, langit-langit kena langit-langit atas. Ya. Tu sebut ya macam mana? Ya. So kalau saya panggil nama Muhammad. Jawab. Ya.
Ya, itu Melayu. Yang ya ayyuhallazina Melayu. Arab macam mana? Ya. Ya qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ya shin. Macam mana shin mati? Asy minasyaitan. Minasyaitan. Asyaitan. Min kulli syai. Asy. Jim. Ajja. Ni apa? Jeri. Makan yang kena silap-silap baju tu. Silap baju. Jagung. J. Raya-raya ni kita ziarah tu ada jalan. Jalan. Tengah lidah dengan langit-langit lembut. Belakangan lagi dengan rajah yang ada tu adalah kaf dengan qaf kan. Jadi kalau sebut kaf ak, jadi dia akan pangkal lidah dengan langit-langit lembut juga. Sebut kaf ak akka ka ilaik. Lidah, pangkal lidah tu rasakan boleh pak kat atas kan. Akka qaf aqqa qul kan qul huwallah qul aqqa okay. Kalau ikut bab lidah tu kita selesaikan dah sekali lalu dengan apa yang dah belajar. Kalau tak belajar tu dengan disebut gambar rajah dengan apa disebut kod mengingatkan dan melalukan balik apa huruf dengan lidah. Kemudian seterusnya dengan gambar rajah yang ada tu adalah huruf fa. Bibir bawah dengan, kalau ikut demokrat bibir, keluarkan dia dengan, lagakan bibir bawah dengan gigi kacip atas kan. Sebut fa mati apa sabdu. F. Okay, kemudian tengok ke surat sebelah 136 tu. Waw, mim dan ba. Waw mati macam mana? Awwa. Kalau yang tak mat, aula. Awwa. Kemudian kalau mim, amma. Kemudian kalau ba, abba. Cuma pressure dekat ba dia lebih kuat daripada pressure dekat mim. Gitu. Tapi makhraj dia ialah semuanya bibir. Jadi kalau ikut yang tu ialah yang kita dah belajar dulu dengan latihan-latihannya. Sebelum nak sambung ke sifat huruf ni, soalan tu kalau ada sekitar apa yang telah sekali lalu kita dengan kitab apa yang kita nak pakai, dengan apa yang dah belajar dulu, komentar, argumentasi, apa-apalah yang tu kan, kalau ada sekitar tu sebelum mula. Ada soalan? Ataupun aplikasi dengan apa yang dah belajar dulu dengan mai balik untuk apa yang dibaca dengan latihan kat sini, untuk ada orang komen ke apa ke? Ada? Baik. Kalau tak ada tu, kita akan insyaAllah masuk ke bab sifat huruf. Kita akan mula dengan menggunakan buku kitab ni, muka surat 59.
Ditulis dengan babus sani. Tajwidul huruf. Itu dia punya tajuk besar dia. Maksudnya tajwid daripada jawwada, jawwidu tajwid. Jawwada tu daripada jawwada, jayada, jada yajidu, jada yajudu. Tu kalau kita belajar soroh punya, mana jaya kita selalu sebut jayyid. Jadi baiklah. Jadi tajwid maksudnya membaikkan huruf. Jadi membaikkan huruf ni yang lepas kita dah belajar nisbah makharijul huruf. Jadi tajwid yang kita nak khusus ni, yang pertama kita nak jumpa adalah gunnah. Bab gunnah. Jadi kalau nisbah muka surat mulanya 59, waktu dia 60, 61. Okey, macam mana pun masa kita baca sikit kitab apa yang ada tu. Jadi bab pertama disebut bab harakat. Apa dia harakat? Gerak. Ya, asal makna harakat ialah gerak. Itu kalau surat khabar nama harakah, pergerakan tu. Tapi pergerakan lain. Cukup dekat tu je, terjemah. Untuk harakat, maksudnya pergerakan-pergerakan. Jadi semestinya pergerakan ni pergerakan suara lah. Sebut ni baca tu jadi banyak kan. Kata gini, selalu kita kaedah nak kira pergerakan macam mana, mat-mat tu selalunya diajar dengan jari kan. Sama ada buka jari atau tutup jari. Kalau satu harakat, ba, dua, ba, empat, ba, itulah. Jadi kalau kita masih baru, dia punya kaedah macam tu lah, buka jari. Ni profesional lah, dia kan gaduh lah. Dia bukan gaduh buka-buka jari. Macam mana pun, itu adalah antara kaedah asas untuk kita menilai. Macam mana pun, kemahiran yang mesti ada pada kita adalah kepakaran dan amalan. Dengan ilmu yang ada tu, kalau kata 5, boleh tak menilai tera tu 5 dengan kaedah bacaan dia. Bacaan dia tahqiq, bacaan dia hadar. Kita boleh nilai ke dia ni 5, ataupun kaedah macam tu, kaedah baca lambat tapi sekadar tu kita kata tak cukup 5. Yang tu kena kemahiran lah. Macam mana pun asas belajar harakat kita diajar dengan gerakan jari, tambung dengan kalau berdadi tu guna kaedah ketuk kan. Tak. Ketuk lah hang. Macam mana pun harakat saya tak panjang lah setakat tu. Okey, terus pada gunnah. Okey, gunnah ni yang kita nak fokus pasal dia lah antara bab yang kalau pengamatan saya dengan masa sebelum belajar dengan bertalaki dulu dengan bersanad, antara bab banyak salah kat kita awal-awal bab sifat huruf gunnah. Pasal kebanyakan kita dengung bukannya dengung di khayshum, tapi dengung kita adalah mulut. Cuba baca tak? Inna a'tayna. Macam mana baca? Inna. Dengung kat mana? Pecah mana tak? Tak ada. Tak bunyi hidung. Ni kat mulut. Baca tak? Inna. Baca dengung tak? In kuntum sadiqin. Baca? Bunyi dengung. Mulut. Dengung mulut. In kuntum sadiqin. Bunyi betul-betul di mulut. Memang makhraj huruf di mulut. Bunyi di mulut. Dengung di mulut. Bukan dengung di sini. Sedangkan bila sebut gunnah, salah satu makhraj huruf yang kita dah jumpa adalah khayshum. Dengung, semua dengung. Semua dengung. Dengung tu sama ada yang wajibul gunnah, nun sabdu, mim sabdu. Semua bab gunnah-gunnah yang bab ikhfa, yang gunnah. Bahasanya gunnah semua bab dengung mesti di makhraj dengung adalah sebut dengan Arab dia senang. Apa dia? Khayshum. Tak perasan kalau tengok balik apa benda dia tulis tadi. Macam ni je ya. Khayshum. Kha, ya, shin, ya, mim. Khayshum. Bahasa kita pangkal hidung lah. Okey, cuba bunyi nun sabdu tak? Nun sabdu bunyi. Dengan ada hamzah lah maksudnya kan. Bunyi tak? Inna. Saya dengar. Dia akan memang melibatkan hidung tu dikembang kepeh tu satu hal tak. Tu kesan dengan sebab dengar lah. Macam mana pun cuba bunyi kat hidung tak? Inna. Okey, sekarang cuba bunyi kat mulut tak?
Inna. Itu yang selalu kita baca. Betul? Betul tak betul tengok semak ni ya. Bukan dituduh orang. Kita selalunya memang dengar di mulut, bukan dengar di khasyum. Baca sekali lagi. Inna anzalna.